Okey korang, jom kita start cerita pertama kita. Okey, cerita pertama kita ni nak ambil daripada IIU and Confession. Okey, so cerita seram ni daripada Momo. So jom kita start cerita kita. Assalamualaikum guys. Hai semua. Nama saya Momo. Hari ni aku rasa macam nak cerita kat Koma tentang kisah seram aku. Ada 3 cerita. Kalau korang suka, aku akan tambah lagi di Kendian Confession. Untuk cerita pertama ni, cerita ni masa aku kecil dulu. Abah aku ni seorang polis. Kalau korang tahu, anak polis ni dia tak stay kepada satu tempat. Okey, kita orang ni banyak berpindah randah dah macam orang nomad dah kata dia. Okey, so masa aku kecil dalam umur 7 tahun macam tu, aku kena demam panas. Masa tu aku berkampung dekat hospital beberapa bulan. Disebabkan demam panas ni lah, aku hanya bersekolah 3 bulan sahaja daripada darjah 1. Selebihnya, aku terlantar dekat hospital. Jadi korang, mak ayah aku ni dah tak sanggup dah tengok aku ni duduk terlantar dekat hospital. So, diorang ikhtiar untuk berubat secara kampung. Kebetulan pula waktu tu, kawan ayah aku ni memang ada kenal orang untuk ubatkan aku. So, lepas je daripada perubatan kampung tu, Alhamdulillah, aku dah sembuh. Cuma waktu tu, berat badan aku naik, rambut aku gugur, dah macam orang kanser dah. Dan waktu tu juga, bapa aku dapat posting jadi polis dekat sebuah kampung. So, kita orang pun berpindah ke sana. Masa aku sampai ke balai polis tu, aku nampak suasana dia macam seram juga tau. Sebab belakang balai polis tu kelapa sawit. Balai tu dia macam ada 3 rumah. Okey, tengah-tengah tu balai, kiri kanan rumah polis. So, sebelah lagi rumah tu kosong. Sebab tak ada siapa yang ikut posting. So, hanya kami je lah yang berpindah dekat situ. Depan rumah aku tu ada satu pokok sawit yang besar. Seketoi je dekat situ. Betul-betul depan parit kecil depan rumah aku. First bermalam dekat situ, aku ada dengar tau bunyi tapak kaki berjalan. Sebabkan rumah tu rumah kayu, memang kuat gila dengan bunyi tapak kaki orang berjalan. So aku bangun tengok siapa yang berjalan. Aku nampak macam ada satu bayang hitam. Dalam hati aku husnuzon lah. Kotlah abah aku pergi kencing ke apa kan. Tapi aku tengok kat sebelah, abah aku elok je tidur sebelah mak aku. Pucat lesi weh muka aku waktu tu. Terus aku berselubung dengan selimut. Lepas je kejadian tu korang, macam-macam jadi kat aku. Aku nampak dekat rumah tu pukul 5 pagi, aku dengar orang mandi. Buka pintu lah, memasak lah, macam-macam weh. Yang peliknya korang, aku seorang je dengar ataupun nampak. Orang lain tak dengar and tak nampak langsung. So aku rasa macam stres gila. So dekat kampung tu ada tempat yang mengaji tau. Jalan nak pergi ke rumah makcik yang mengaji tu, ada satu pokok besar. Waktu tu aku mengaji lepas maghrib. Biasanya orang mengaji memang lepas maghrib kan. So lepas maya maghrib tu, aku pergilah mengaji. Masa balik mengaji tu, aku lalu dekat pokok tu. Tapi mata aku ni macam tertangkap kepada satu benda dekat tepi pokok tu. Elok je dia tengok aku. Aku pun tengoklah balik. Rupa-rupanya korang, apa yang aku tengok tu adalah Cik Gegula. Aku pun apa lagi weh, terus cabut lari dengan rehan-rehan lah aku tinggal dekat situ. Okey, untuk pengetahuan korang, ikrok aku tak bawa balik. Sebab biasanya kalau ikrok tu memang aku letak dekat tempat yang mengaji. So, kalau aku waktu tu aku lumba lari, confirm aku dapat nombor 1. Sampai je depan rumah, aku dah tak nampak dah Cik Gegula tu. Aku pun melangkah masuk ke rumah aku, tengok mak bapak aku tak ada. Dan masa tu, aku rasa letih sangat. Mungkin sebab aku lari laju gila kot. So, aku terlelap dekat kerusi. Dalam lelap tu korang, aku dengar orang panggil nama aku. Sayup je. Macam orang panggil nama aku, Momo, Momo. Mata aku pun pelan-pelan terbuka. Dan aku nampak satu sosok badan yang berkain lusuh, rambutnya panjang dan tengok ke arah aku. Rapat sangat weh. Baunya ya Allah busuk sangat. Aku tutup mata dan aku dengar dia panggil nama aku. Terus aku buka mata. Aku nampak dia lagi. Kali ni korang memang bertatap mata, hidung pun dah bertemu hidung.
Aku apa lagi bangun lari keluar dari rumah cari mak abah aku. Dengan tak pakai kasutnya aku lari sampai mana pun aku tak pasti. Sedar-sedar je weh, aku dekat rumah pakcik tua. Mak bapak aku dekat tepi kiri kanan aku. Pakcik tua tu cakap aku kena rasuk. Marah berbenar kabarnya. Lepas tu pakcik tu khabar, mata kamu ni hijab terbuka. Pakcik tutup ya. Aku mengangguk pelan sebab aku rasa dah tak ada tenaga nak cakap. Macam letih terlampau. Pakcik tu potong limau nipis, lepas tu letak dalam air. Aku dengarlah mulut dia kumat kami baca surah dan air tu pun disapu ke muka aku. Lepas tu aku macam ada tenaga sikit. Balik tu abah aku cerita yang aku lari macam orang gila sampai ke surau. Lepas tu orang surau tanya aku duk jerit-jerit cakap ada hantu kejar. Lepas tu aku maki dalam bahasa yang pelik. Dan lepas je dari kejadian tu, aku dah tak nampak apa-apa dah dan dengar apa-apa kat rumah tu. Dan abah aku dapat posting dekat tempat lain. Okey korang, ini adalah cerita kedua daripada kisah seram Momo. So, jom kita start. Kisah ni berlaku waktu aku belajar dekat sebuah kolej dekat Kuala Lumpur. Hostel yang dia bagi kat aku ni teramatlah dekat dengan kolej. Tapi, pada masa hari pertama, ada lagi ura-ura mengatakan hostel yang kita orang duduk tu anchor. Gitu pula. Aku pula malas nak layan sebab hostel tu cantik. Sebab dia apartment. And ada swimming pool. Aku pun sukalah berenang-renang ni walaupun memang aku tak pandai nak berenang. Kita orang pun dapat tingkat yang agak tinggi iaitu tingkat 15. And stay pula dengan senior. Pada mulanya semua okey korang. Aku pula suka lepak dekat beranda. Sebab beranda tu aku shock. Sebab dia menghadap swimming pool. Shock punya shock layan lagu waktu tu sedar-sedar dah 3 pagi. Masa nak tutup laptop and kemas-kemas, aku pun tengoklah dekat bawah and aku ternampak budak kecil tengah jalan tepi-tepi swimming pool. Aku pelik. Takkanlah mak bapak dorang ni bagi main dekat situ. Dahlah situ kolam dia dalam. Lepas tu aku tengok jam dekat laptop aku. Dah pukul 3 pagi ni. Hati aku dah tak sedap dah weh. Terus aku lari, tarik laptop aku masuk bilik. Dalam hati aku cakap, ya Allah weh, takkanlah hijab aku dah terbuka balik. Ada satu hari tu korang biasalah student lepas tension dekat karaoke. Balik pukul 1 pagi. So aku dengan kawan aku 2 orang ni naiklah lift kat rumah. Sampai je tingkat 13, tiba-tiba pintu lift aku tu terbuka. Yang peliknya aku tak ada pula tekan button nombor 13. Tapi pintu terbuka dekat situ. Lepas tu aku cepat-cepat tutup balik pintu lift. Dan masa tu lah korang, lift kita orang tu cakap full, tak boleh tutup pintu. Padahal kita orang tengok, kita orang bertiga je dalam lift tu. Tekan sampai member aku siap dah baca ayat kursi. Lidah aku dengan otak aku dah jam. Sekejap, aku hanya laung Allahu Akbar kuat-kuat, lalas boleh tutup dan naik ke tingkat kita orang. Cepat-cepat kita orang keluar and korang tahu tak apa yang jadi lagi. Dekat pintu lift tu tiba-tiba dia bunyi lagi full. Tak tutup pintu lift tu. Kelang kabut kawan aku cari kunci, buka pintu rumah and kita orang masuk rumah. Lepas tu serik dah korang nak keluar balik pagi. Kalau kita orang keluar pun kita orang akan balik pukul waktu tu dah subuh. Dan korang, tiba-tiba ada satu hari tu kan, kakak senior kita orang ni demam tau. So kita orang ni gila-gila lah dengan kawan-kawan aku untuk jaga dia. Sebab dia seorang senior yang baik sangat. Sampailah part aku yang kena jaga dia, tiba-tiba senior aku tu ketawa. Aku tanyalah, kakak kenapa ketawa? Akak okey tak? Lepas tu dia turun dari katil, jalan pergi ke ruang tamu. Lupa korang, masa tu aku nak cakap waktu tu waktu maghrib. Dia jalan ke ruang tamu, lepas tu dia cakap, aku nak menari. Terus dia menari tarian orang lama. Meliuk-liuk je badan dia menari. Dan menari satu hal, lepas tu ketawa mengilai Aku ni dah pucat gila sampai tergamam tak tahu nak buat apa. Sebab masa tu aku dengan kawan aku je dekat rumah. Yang kawan aku tengah on call dengan boyfriend dia dekat bilik. Aku ni last option lari dekat bilik kunci pintu.
Lepas tu korang, kakak senior tu nampak aku lari, dia kejar aku sampai dekat pintu. Nasib baik aku sempat tutup pintu. Kawan aku pula dia macam terpinga-pinga. Kenapa aku tutup pintu? Aku cakap lah, kakak senior kena rasuk woi. Call warden cepat. Kawan aku call warden suruh main. Bawa sekali kunci sebab kita orang takut nak buka pintu. Yang kakak senior tu ketuk pintu bilik kita orang, cakap, bukalah pintu, akak nak sembang ni. Tapi kita orang diam je. Terus dia ketuk pintu kuat-kuat weh. Macam ketuk macam nak rempuh pintu tu. Bang. Lepas tu korang, kakak tu dia cakap apa tau? Oh, tak nak buka ya. Jangan sampai akak masuk ikut tingkap. Naya korang nanti. Lepas tu dia gelak. Kawan aku tutup pintu tingkap bilik sampai langsir sekali tutup. Ketawa tu makin kuat weh korang. Kita orang dengar dalam 20 minit macam tu. Dia mengilai. And then warden mai sekali dengan ustaz mana entah. Aku dengar warden panggil nama kita orang. Tapi kita orang diam je. Aku suruh kawan aku call warden. And warden aku cakap, aku panggil, apa pasal korang tak jawab? Terus kawan aku ingat hantu tu tipu kita orang. Lepas tu aku dengar ustaz tu baca surah. Baru aku buka pintu pelan-pelan, tengok keadaan akak tu. Muka akak tu lain gila. Dia tu putih melepak. Tapi masa aku tengok, muka dia macam gelap. Lepas tu mata dia besar gila, ketawa-ketawa dengan dengar ustaz tu baca surah. Lepas tu dia terus menari sambil cakap bahasa apa entah. Lepas tu korang, ustaz tu baca satu ayat tu, terus akak tu terduduk. Ustaz tu siap suruh kita orang pegang. Ya Allah, kuat betul weh kakak tu nak melawan. Lenguh tangan kita orang ni. Lepas tu ustaz tu tanya, pasal apa dia duk kacau akak tu? Lepas tu kita orang tak tahu setan apa dalam akak tu. Dia cakap sebab kita orang ni pengotor. No, dia cakap pek tak basuh singki kotor. Aku suka sebab tu aku duduk sini. Perempuan ni pirit kan. Aku nak darah dia. Sedap-sedap dia kata. Aku pun ketawa lah. Ustaz tengok kita orang. Aku buat tak tahu je lah. Sebab bukan aku buat semua tu. Memang aku akui sini aku ni baik. Tapi pengotor. Bengang juga kadang-kadang. Aku kena kemas dapur semua tu. Tapi itulah ustaz tu ada cakap suruh setan tu keluar dan baca surah. And ustaz tu keluarkan botol mineral kosong dan tarik setan tu keluar dari badan akak tu. Alhamdulillah korang. Lepas tu akak tu sedar. Lepas tu dia macam bela kejap. Banyak lagi aku nak cerita tapi kisah dia panjang sangat pula. Tak apalah. Kisah ketiga ni aku akan cerita kemudian hari. Terima kasih korang.